Okey, tapi saya nak share dengan tuan-tuan sikit macam mana kita nak memilih pedang-pedang ni lah. Pertama kita nak mengenali jenis-jenis pedang, jenis-jenis pedang yang ada di dalam alam Melayu kan. Saya memperkenalkan kami di Empayar Romawi ini memperkenalkan satu hashtag kita bangsa pedang ataupun bangsa pedang, disebabkan banyak pedang-pedang mengikut suku bangsa Melayu ni kita jumpai di alam Nusantara, bukan di tanah Semenanjung, di alam Sementara. Alam Nusantara ni termasuk di Sumatera hingga ke Patani, hingga ke Filipin. Kita panggil alam Nusantara lah. Jadi kita rumpunkan yang ini adalah Melayu. Jadi Melayu ni kaya dengan senjata-senjata dia, terutamanya keris, tombak, lembing kan, dan sebagainya. Dan kita melihat pedang ni kurang diceritakan di dalam tanah Semenanjung ni. Kolektor-kolektor di sini kurang memperkenalkan tentang pedang-pedang Melayu. Mungkin di tanah Semenanjung ni susah untuk kita jumpai pedang-pedang. Jadi kita lebih minat pada perkerisan. Jadi kami mengetengahkan tentang pedang ni untuk kita mengetahui, untuk kita mengenali lagi tentang kehebatan kita punya nenek moyang kita sebelum ni, tentang teknologi persenjataan bangsa Melayu, apakah falsafah-falsafah yang ada. Jadi dalam keilmuan pedang ni, mengenali pedang-pedang ni, terutamanya saya masih baru lagi lah. Saya masih baru dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang perlu saya cuba mencari-cari dengan orang lama mengenali pedang, sebab info kita sangat sikit. Jadi antara grup-grup yang ada, grup pedang puaka yang dibuat oleh Cikgu Rosman dan Abang Azian, dia sangat membantu kita. Antara sahabat saya daripada Singapura, Abang Suhaimi, yang banyak berkongsi, dan sahabat yang ada input-input yang saya ambil daripada grup tu. Kemudian daripada kolektor-kolektor yang terdapat di Sumatera yang berkongsi. Sebab banyakkan pedang-pedang yang kita jumpai, yang saya bawa masuk ni, kita jumpai di Sumatera. Di tanah Semenanjung ni kurang kita jumpai, ada tapi kurang. Jadi saya merumuskan sebelum ni tanah Semenanjung tiada pedang, yang banyak pedang daripada tanah Sumatera, kerana kita jumpai banyak di sana. Dan tanah Semenanjung ni pun pedang-pedang yang ada yang pernah saya jumpai, terutamanya di Negeri Sembilan dan Selangor, kebanyakan saya jumpa adalah pedang-pedang daripada Sumatera, seperti Kelewang Sumatera dan Cenangkas. Yang itu kita jumpai kan. Kalau kita nak sebut Alameng, dia rumpun di sebelah Sulawesi, Makassar kan. Itulah. Alhamdulillah. Abang Azmi Majid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Throttle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat tentang pedang ni, kita akan melihat tentang bagaimana struktur yang dibina, bagaimanakah pedang itu, bagaimanakah kegunaan dia, apakah falsafah dalam pedang. Sama seperti keris juga, cuma pedang ini seperti yang saya cakap sebelum ni, pedang ini direka untuk menang. Jadi kat sini kita boleh melihat pedang ni simple, tapi bagaimanakah orang yang dahulu mereka pedang tu untuk menjadikan dia sesuai guna pada keadaan dia nak pakai lah. Jadi kita boleh tengok kat situ bagaimana aerodinamik dia, bagaimana flexibility dia, bagaimana struktur hulu dia, struktur bangunan yang terdapat pada pedang tu. Dia akan bergantung kepada permainan bela diri yang dibawa oleh orang tersebut lah. Jadi kalau kita melihat Alameng, dia takkan sama pedang-pedang yang berada di Sumatera kan. Begitu juga pedang-pedang yang ada di Aceh, seperti Amaremu, Sikin, Miu Apet. Apa lagi di Aceh ada Cojang. Banyaklah, kat Aceh banyak pedang kan. Dia tidak akan ada persamaan dengan pedang-pedang yang belah Sumatera yang lain kan, Sumatera Utara, begitu juga dengan pedang-pedang di Sumatera Barat kan. Tapi Kelewang Sumatera, kebanyakan rumpun Sumatera pakai. Tapi di Aceh kita tak jumpa. Kita jumpa Kelewang di Sumatera yang lain, di Lombok. Dan mungkin saya tak tahu, tuan-tuan boleh share. Begitu juga seperti Nabu, kita jumpa di Banjar, Kalimantan pun ada, Borneo. Jadi kita boleh melihat pedang-pedang ni. Jadi kami ni
bawa pedang masuk, kami bercerita tentang pedang, kita nak lahir yang kolektor pedang. Kenapa? Kalau tuan-tuan lihat di ocean, di peringkat antarabangsa, kan, pedang-pedang mereka sangat bernilai tinggi, kan. Ramai kolektor-kolektor mereka boleh mencerita tentang pedang-pedang seperti pedang-pedang Turki, pedang-pedang yang ada daripada Parsi, pedang-pedang yang daripada kerajaan lama Rom, kan. Mereka boleh bercerita tentang pedang-pedang tu, sebab pedang tu mereka ramai kolektor. Tapi pedang-pedang di alam Melayu kurang diceritakan kepada dunia, kan. Kita tak jumpa kolektor yang membawa hal pedang ni ke peringkat yang besar. Jadi kami ni seller, saya adalah seller, tuan-tuan adalah kolektor. Jadi saya berharap tuan-tuan dapatlah kita bawa isu bangsa pedang, hashtag kita bangsa pedang ni, kita dapat melahirkan ramai kolektor-kolektor pedang, supaya kita boleh menceritakan tentang kehebatan pedang Melayu ni yang ada dalam rumpun Nusantara ni, satu. Dan kita akan menceritakan tentang bagaimanakah empayar kegemilangan bangsa Melayu ini satu ketika dahulu, kan. Bagaimanakah dia berkembang, bagaimanakah dia menaduk, bagaimanakah dia punya jati diri mempertahankan ni. Sebab pedang ni dia berada di dalam barisan hadapan peperangan, kan. Jadi orang Melayu tu berperang, dia akan menggunakan pedang, lembing dan sebagainya, kan. Kurang menggunakan keris, sebab keris ni bagi kami dia lebih kepada identiti, sebagai lambang identiti keris. Tapi untuk peperangan, orang Melayu akan menggunakan senjata seperti pedang, kan. Tapi zaman-zaman Melaka, kalau syaitan Portugis dah guna meriam, dah terakul. Tapi macam mana pun pedang mesti ada. Jadi kita boleh cerita, kita akan lihat pedang ni, kita akan nampak bagaimana penaklukan ataupun kekuasaan sesuatu kerajaan tu lah, kan. Okay, tuan-tuan, saya nak share sikit. Saya baru ni saya ada belajar dengan seorang kolektor pedang lah, kan. Jadi dia saya ambil dengan dia sikit input bagaimana ilmu yang dia pelajari, dan tadi saya minta izin dengan dia untuk saya kongsi kepada tuan-tuan. Jadi dia izinkan lah, kan, bagaimana kita ingin memilih sebilah pedang yang baik. Ya, tuan, saya pergi ambil pedang. Ramai komen handsome tu, alhamdulillah. Okey, diskaun Iwan, pasal kau bayar handsome bagi diskaun lah, cik. Ada top fan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam semua, Waalaikumsalam. InsyaAllah. Okey, jadi tolong saya. Okey, kita memilih senjata. Okey, daripada petua-petua yang dipelajari oleh, saya anggap sebagai seorang guru saya kepada guru lah, sebab dia banyak mengajar saya. Bila dia tengok saya dalam setahun dua ni saya bawa masuk pedang, jadi dia hadir ke galeri saya dan dia bercerita tentang pedang. Banyaklah dia berdiskusi dengan saya tentang peralihan kerajaan, bagaimana pedang-pedang ni wujud. Contoh seperti kita tengok pedang-pedang yang ada di alam Melayu ni, kita banyak jumpa pedang-pedang daripada Aceh. Jadi hubungan, kita boleh tengok kerajaan Pasai ketika itu dia sangat baik dengan hubungan dengan kerajaan Mughal. Kerajaan ini di India, bukan India Tamil Nadu, tapi kerajaan Taj Mahal tu, yang mana kerajaan yang dikuasai oleh Parsi ketika itu. Jadi hubungan antara kerajaan tanah ini, tanah Aceh Pasai ketika itu, dengan kerajaan Mughal tu menjadikan banyak asimilasi dalam pedang tu wujud. Kemudian kita boleh lihat bagaimana hubungan kerajaan Aceh dengan Parsi, kerajaan Aceh dengan Uthmaniyah. Jadi kat sini kita dapat belajar tentang sejarah, kita dapat melihat bagaimana kedatangan Islam tu ke tanah Nusantara, bagaimanakah hubungan kerajaan Melayu ini dengan kerajaan di Turki, kan. Kita dapat lihat melalui pedang bagaimanakah hubungannya. Kenapa pedang ni bilah dia mirip-mirip seperti bilah Parsi. Mungkin ada ketika dia kerajaan ini dengan kerajaan di Turki, kerajaan di Parsi bekerjasama.
Ada orang cakap ni Cenangkas ni, ini India kan. Maksud dia India tu bukannya Tamil Nadu. India tu adalah Mogul. Mogul dia adalah kerajaan, sebuah kerajaan yang yang di bawah pemerintahan kerajaan Parsi. Kalau tuan-tuan tahu tentang Taj Mahal lah, tu kerajaan Mogul, kerajaan Islam. Jadi hanya kalau kita tengok bagaimanakah Nabu, keadaan Nizam Nabu seperti pedang-pedang di Turki kan. Apakah hubungan antara orang Banjar dengan orang Turki ya. Jadi kat sini ada sejarah dia yang tertulis kan. Hubungan tu dia tak cerita tentang pedang lah, tapi kita nampak bagaimana perubahan pedang tu terjadi ya. Begitu juga dengan di alam Melayu kan. Kalau kita nampak alat-alat kebesaran yang menjadi alatan kebesaran dalam Kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung ni, kita nampak kebanyakannya bentara-bentara kiri dan kanan tu dia akan memegang cenangkas. Kalau kita lihat pun gambar-gambar lama yang ada Sultan Pahang ke, Negeri Sembilan ke, Selangor ke, kita nampak hulu balang yang mengikut sultan tu, kiri kanan dia akan pegang cenangkas kan. Jadi bolehlah kita taklukkan hubungan tanah ini dengan kerajaan Turki, kerajaan Uthmaniyah ketika itu. Mungkin satu ketika dahulu nenek moyang kita berperang seperti Salahuddin Alayubi ke, Al-Fatih ke, mungkin ada nenek moyang kita di sana yang membantu kan. Mungkin ada hubungan kerajaan ketika itu. Itulah kita dapat melihat tentang pedang ni. Itu special lah. Okay tuan-tuan, kaedah memilih senjata. Ni saya baru lepas kelas dengan dia, saya share dengan tuan-tuan. Kaedah memilih senjata ni tuan-tuan Kasih Arafat, Waalaikumsalam bang. Lama tak jumpa. Kita jumpa kat dalam ni lah bang. Kelewang jantung, kelainan termasuk dalam pedang tak? Saya kategorian ni masuk dalam pedang jugalah. Kelewang jambul tu kan. Dalam rumpun Melayu ni kan. Kita boleh kategorian dia pedang lah. Kalau macam lading tu dia senjata pendek, kita kategorian dia parang kan. Macam lading kita jumpa pendek-pendek kan. Tapi ni saya share sikit gambar. Saya jumpa di Aceh, Cojang, nama dia Cojang Aceh. Okay. Panjang ni jalan dia hampir 23 inci. Saya dah kilat dia, saya minta tukang sebab saya nak pakai sebagai pakaian peribadi saya. Saya minta tukang gosok balik, kilatkan balik. Tajam ni. Okey. Kalau di sini di Kedah dipanggil lading kan. Kecil kan. Dia ada kat yang panjang, lading panjang. Tapi di Aceh ini antara senjata utama orang Aceh. Cojang. Okey, hulu dia berlawan. Okey. Ingat. Okey. Untuk memilih senjata, kaedah 4 jari. 4 jari kan. 4 jari ni kita letak di tangan, pegang. Ini kita memilih ulu lah kan. Macam mana kita memilih ulu. Ulu untuk dia mesti segenggam. Kita memilih senjata lah. Apa senjata yang kita nak bersuai. Saya bawa kat sini dua kaedah lah. Dua cara. Satu untuk menjadi kolektor. Kalau tuan nak menjadi kolektor, tak kisah apa barang pun, jadi barang tu kena dengan spek dia, kena dalam keadaan dia tiada repair, masih dalam keadaan asal, kualiti dia punya condition masih baik lagi. Ini adalah ada harga pasaran yang tinggi lah. Tapi untuk yang saya cerita untuk pak genggam ni untuk pakaian peribadi. Okay, pak genggam. Kalau ulu ni, material apa yang digunakan menjadi pilihan. Kebiasaan dia, material yang kita gunakan, material yang menjadi pilihan adalah barang-barang alami seperti kayu kan. Kayu ni pun pemilihan kayu pun main peranan juga yang mendatangkan khasiat lah. Sebab alam Melayu ni sangat luas kan. Kemudian aspek yang kita nak memilih tentang hulu ni, ketahanan hulu tu
kan. Ini saya cerita tentang pakaian peribadi ya. Kan. Selain 4 genggam ni, material hulu ni yang digunakan kebiasaannya barang alami seperti kayu, sumbu, gading kan. Jadi hulu ni perlulah yang tahan. Bila dibawa dalam pertempuran, dia tidak mudah patah, dia tidak mudah rosak. Dan bila tuan memilih senjata untuk pakaian peribadi, pastikan tiada kerosakan pada hulu ni yang boleh mendatangkan kecederaan pada tangan. Contoh macam ada sepihan dan sebagainya lah, kan. Okey. Okey. Dalam pemilihan pedang, kita perlu memilih hulu yang ada stopper. Stopper ni yang lock pada tangan kita belakang ni, kita nampak pedang ni. Kebanyakan pedang Melayu kita ada lock kat belakang ni untuk stop dia supaya dia tidak terlucut pada jari. Itu antara kriteria untuk kita memilih hulu lah. Okay, kalau macam parang tojang ni dia tak ada tak ada guard dia kat depan ni. Tapi ada pedang-pedang Melayu seperti macam pedang buaya berenang ni. Pedang buaya berenang ni dia ada guard dia kat depan ni. Jadi kita pegang, kita ada stop kat depan ni, stopper dia menghalang dia, dan kita ada ruang lagi kat belakang ni untuk daripada dia terlucur. Itu antara peranan penting dalam memilih senjata lah. Okey. Bagaimana kita nak tahu dia punya balance? Balance ni kita panggil point of balance. Kebiasaan ni dalam kita nak memilih pedang, ni saya share apa yang saya belajar tuan-tuan. Minimum daripada pangkal ni, kita tengok keseimbangan dia. Okey, seimbangan pedang ni daripada hulu, daripada pangkal bilah ni ke tengah, maksimum 7 inci dan minimum 2 inci untuk kita dapatkan point of balance ni. Setiap point of balance lah, ni dalam 6 inci dia balance lah. Okay, minimum dia inci. Ini yang ditulis dalam buku yang Mak Saleh buat lah. Orang Melayu pun buat macam tu juga. Itu antara kaedah kita memilih senjata lah. Gigi tangan saya cakap lah. Cakap depan-depan ni senang cakap. Okay. Antara cojang yang menarik lah. Jadi saya minat barang ni tu, saya simpan, saya gosok, bagi tajam balik, buat simpan-simpan lah kan. Okay. Lepas tu point of pulsion ataupun gegaran. Gegaran ni bila kita tepuk ni, kat mana dia bergegar, yang berhenti bergegar depan mata ni. Okay. Jadi kalau kita melihat gegaran tu, kawasan yang kita tepuk tu dia tak bergegar, itu adalah kawasan yang sesuai untuk melakukan serangan ataupun memakan. Saya pun kurang pandai sangat bercakap ni. Tok Guru ni dia malu, jadi dia minta saya bercakap. Bukan minta lah, saya minta izin dia bercakap lah. Dia pun tengah tengok ni saya rasa. Betul tak apa saya sampai ni ya. Tu dia. Okay, bila tuan-tuan dah beli pedang untuk pakaian peribadi, itulah kita nak melihat dia, melihat sebelah pedang tu. Kemudian ada orang mengamalkan ukuran selengan, ada orang mengamalkan ukuran lilitan kepala, lilitan dada, banyak atas keilmuan masing-masing. Jadi apa yang saya cuba share dengan tuan-tuan, apa yang saya belajar pada cikgu saya ni, dia mengamalkan ukuran hujan dan panas. Hujan dan panas ni bermakna semua orang boleh memakai. Semua lapisan orang boleh pakai dan boleh diturunkan kepada generasi-generasi. Kalau kita pakai ukuran lilitan kepala, hanya kita yang boleh pakai, kan? Untuk diturunkan kepada anak, cucu dan sebagainya, dia tidak boleh diguna pakai. Jadi untuk memudahkan satu ketika dahulu di situ ukuran hujan dan panas ni, apabila berlaku peperangan yang banyak, jadi tukang-tukang guru ni dia menjadikan satu
satu konsep ukuran untuk semua orang pakai, iaitu ukuran yang panggil ukuran hujan dan panas. Maknanya boleh pakai, siapa pegang boleh pakai. Itu antara dia punya ukuran lah. Itu ukuran hujan dan panas ni adalah sejengkal daripada tangan ukuran dia. Kebiasaannya senjata Melayu ni dia sejengkal kan? Satu, dua, tiga. Sejengkal dalam 24 inci, 23 inci ke 26 inci lah kebiasaan dia. Kalau sejengkal ni, kalau tangan saya lah lebih kurang macam tu. Kalau ni berapa inci bilah ni, saya ukur tadi dengan ngam sejengkal saya, dia ambil lah kan. Itu ukuran lah. Tapi kalau kebiasaannya, kalau ni 22 inci setengah. Tapi kebiasaan dia, kalau orang tanya kepada saya, Tok, macam mana nak memilih pedang? Kalau tanya saya, kalau saya biasa jawab lah, customer saya, sedap di mata, kenan di hati, kena dengan poket, suai lah tu. Tu kalau saya lah punya pandangan. Ini saya share apa yang saya belajar. Moga tuan boleh beramal dan dapat fadilat pahala daripada tuan guru yang mengajar saya ni lah. Itu dipanggil konsep hujan dan panas kan. Hujan dan panas ni mana sejengkal kita. Kita ukur lah daripada bilah ni, dia pergi sejengkal, lebih kurang lah sejengkal. Okay. Jadi masa saya dapat barang ni, saya beli dengan Abang Zul ni. Saya kata saya berkenan barang ni, saya beli, saya pegang. Dia kena dengan jiwa saya, kena dengan permainan yang saya bawa. Saya pengamal buah buku, kena lah dengan jiwa saya barang ni. Sebab senjata ni bagi saya, dia bergantung pada permainan. Ada orang main senjata, dia nak melibas kan. Dia suka main, dia memilih pedang dan karakter dia nak melibas. Ada orang dia suka bermain untuk menusuk kan. Macam saya bermain buah pukul. Okay. Buah pukul ni ada orang sedia maklum, dia banyak bermain tentang pukul buah menitik. Jadi permainan menetak, menakik sesuai untuk orang yang mengamalkan permainan buah pukul. Gitulah. Bergantung pada permainan tuan-tuan. Ini untuk pemilihan peribadi lah. Tapi untuk jadi kolektor, collect lah apa barang ni, sebab nilai dia makin lama makin mahal. Saya bawa tahun lepas saya jual, ni saja nak share tuan-tuan tahun lepas saya jual cenangkas 1,000 lebih. Kali ni saya terpaksa jual sejengkal hampir 3,000 dan 3,000 lebih ke atas. Baru ni Abang Zul beli dengan saya pun 3,500 saya jual sebilah cenangkas yang baik lah. Sebab barang pun datang, barang dah susah nak dapat, dan barang pun datang agak tinggi. Baru ni saya ada nampak dalam grup pedang puaka, pedang cenangkas, abang tak silap saya nama dia Firdaus. Saya PM dia, saya tanya berapa nak jual, dia nak jual 4,500. Memang harga dia begitulah. Harga pasaran dia memang begitu. Makin lama makin tinggi lah. Saya cuba dapatkan harga mampu milik, tapi tuan-tuan maklumlah, memang kesukaran untuk mendapat barang-barang ni. Rana-rana saya yang berada di Patani, berada di Sumatera dan berada di Filipin pun susah nak dapat barang yang baik lah. Barang baru boleh jumpa kan. Saya pun tengah keluarkan produk-produk baru tapi yang kualiti. Kemudian kita memilih senjata, dia panggil taper belakang ni, batang belakang ni, dia mestilah kita memilih dia tebal di pangkal dan meluncing di hadapan. Kalau di pangkal dengan depan ni sama yang besar dia kurang sesuai untuk dijadikan senjata. Suang-suai dia panggil pedang lah kan, untuk biasan boleh lah. Kebaikan dia mesti tebal di pangkal dan luncing di hadapan. Sebab aerodinamik dia, rintangan angin dia apabila kita melibas tu, kelajuan dia maksimum sampai. Jadi kalau tuan-tuan perasan pedang-pedang Melayu yang lama, dia nenek moyang kita dah kaji yang benda-benda macam ni. Dia akan membuat kaedah yang begitu juga kan. Okey. Kemudian bilah-bilah ni dia mesti ada hula. Hula ni adalah dia panggil apa ni, hula ni lurut dia, longkang dia, lurah. Okay, kalau tuan-tuan lihat pada pedang-pedang yang lama, dia ada lurah dia. Ni tuan-tuan nampak ada lurah pada ni. Lurah ni dia untuk meringankan bilah. Meringankan bilah. Peranan lurah ni sangat penting. Sekarang ni kita nampak orang buat lurah, dia buat lurah sekadar untuk mencantikkan pedang. Tapi orang dulu dia melurah untuk meringankan bilah
dan mengurangkan rintangan udara tu. Kalau kita lihat pedang-pedang yang lama, tengok, saya tak ada pedang-pedang besi sebatang, banyak yang dah jual belaka. Saya tengok. Okey. Ini amal remu. Amal remu ni antik. Dia ada dia punya lurahan dia kat sini. Saya nak tunjuk gambar ni takut tak clear nampak. Dia ada lurahan dia untuk dirintangi udara tu, untuk kegunaan dia. Kalau conjang yang saya ambil ni dia antik dia ada lurahan dia di sini. Kalau tuan-tuan nampak, ada lurahan dia daripada sini sampai ke ujung ni untuk meringankan bilah dan merintangi udara. Nampak? Saja nak tayang ni barang koleksi saya ni kan. Wah ni, InsyaAllah tuan-tuan, saya ada bawa masuk lagi 6 bilah 5 bilah lagi. InsyaAllah dia akan lebih lagi 2 minggu sampai Yang macam ni semua tak secantik ini lah kan. Tapi ada lagi lah. Yang ini lawa ini saya pakai untuk koleksi saya. Ya, 3 jengkal, bukan sejengkal, 3 jengkal. Ni ada abang Farul Razim ni tolong komen. 3 jengkal. Maknanya sejengkal tu 3 jengkal daripada pangkal. Okey. Mata bilah pun main peranan lah. Mata bilah kalau dia tajam ke depan seperti sudut maru ni, seperti sudut maru ni, dia sesuai untuk menusuk, sebab dia tajam di hadapan kan. Yang melengkung sesuai untuk melibas kan. Yang lebar seperti barang ni sesuai untuk menetap. Jadi kriteria tu bergantung kepada mana permainan yang kita bawa, apa yang kita suka. Itu antara peranan yang penting kan. Okey. Baru ni Abang Zani share dengan saya lagi tentang cara pegang. Ada 5 kaedah memegang. Tapi saya tak nak share lah. Minggu depan lah saya share kaedah memegang ni kan. Saya share kaedah pegang. Saya buat penulisan sikit sebab kaedah memegang ni dia bergantung kepada cara menggunakan. Sebab dia ada kaedah memegang hammer grip, dia ada kaedah pemegang, kaedah patani, dia ada 3 jari, dia ada genggaman selari, ada kaedah salam kan. Ada 5 kaedah pegang. Jadi saya tak nak share malam ni. Yang ni saya share minggu depan pula kan. Yang banyak pula tuan dapat kan. Saya share tadi lah kriteria memilih pedang tadi. Pertama, keadaan hulu dia, material pada hulu dia kan. Mesti ada ruang belakang ni untuk kita pusing kan. Jangan dia rapat sangat dengan jari ni. Keselesaan pedang ni paling penting hulu dia, keselesaan kita memegang dia kan. Kemudian dia punya ketebalan bilah dia, bagaimana lurahan dia, mata dia kan. Itu antara kriteria tuan-tuan untuk memilih. Dan ukuran dia 3 jengkal daripada jari kita lah, daripada pangkal tu, untuk ambil betul hujan dan panas. Kemudian dalam permainan pedang ni dia ada empat kaedah, iaitu kami namakan lah. Guru saya ni namakan kaedah X, kaedah Z, O dan I. Jadi minggu depan saya ceritakan kaedah ni bersesuaian dengan kaedah genggaman lah. Okey tuan-tuan sikit lah tempo. Saya ni tak pandai sangat nak bercakap. Tapi kalau duduk depan-depan ni saya pandai bercakap. Sebab bercakap rasa macam Sundang saya tak ada lah bang. InsyaAllah on the way dia. Okey, besi pembuatan. Okey, kalau kita lihat, abang ni dia tanya soalan best ni, saya nak lurus yang lentik. Untuk macam mana pula besi pembuatan sesuatu pedang. Okey, alam Melayu ni kita ada besi. Dari ini sama macam keris juga. Kalau keris, kalau permainan keris ni kita ada keris lurus dan keris berlok, keris berpamuk dan besi sebatang. Pedang
kita ada pedang berpamor dan besi sebatang. Jadi pedang, kalau ni pendapat peribadi saya lah, saya lebih suka besi sebatang untuk pedang sebab dia flexibility, dia boleh melentur dan dia ringan berbanding dengan pedang besi berpamor. Dia sedikit berat sebab campuran besi dia, dan dia tak sesuai untuk melibas, dia lebih kepada menetak. Sebab besi yang berpamor ni dia lebih kuat dan kerapuhan dia tinggi lah berbanding dengan besi sebatang. Besi batang ni dia tidak sekuat besi berpamor, tapi dia ada kelenturannya. Kalau kita lihat pedang-pedang yang lama, terutamanya Tulwar, Syamsi, kan, pedang-pedang yang segitu, dia lebih banyak menggunakan besi sebatang. Sebab besi sebatang ni kelenturan dia tu, libasan dia tu lebih laju dan lebih mudah dikenalikan lah. Ni pendapat peribadi saya lah, kan. Ni semalam saya dapat 11 tapi dah jual tadi tu lah, Mayun up kan, kalau perasan. Dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bulan dan bintang. Satu ini. Sama tak? Tinggi jengkal juga. Okey. Saya nak cerita pasal pedang ni lah. Bang, pasal besi tu tadi. Pasal besi tu tadi, kalau sama juga dengan orang kata, ramai tanya saya, dia nak tanya tentang besi Damaskus, kan. Besi Damaskus ni atas kefahaman saya lah. Damaskus ni yang dibuat di Syria, tak silap saya. Teknik dia, lipatan dia dipintal, kan. Itu antara kefahaman saya lah. Kalau salah tolong betulkan. Besi Damaskus ni adalah campuran pelbagai besi. Jadi dalam alam Melayu ni banyak, keris memang banyak besi campur lah, yang berpamor. Pedang yang kita jumpa yang berpamor, maknanya orang Melayu dulu dia dah campur besi dah. Dia dah campur pelbagai besi, dia dah buat pelbagai lipatan, kan, untuk menghasilkan senjata-senjata tempur dia. Jadi mungkin teknik pembuatan yang berbeza antara Damaskus dengan besi berpamor yang ada di dalam rumpun Melayu ni. Tapi secara amnya, orang Melayu ni dah buat dah besi campur-campur dah. Damaskus tu pun pelbagai jenis besi yang dia yang dicampurkan. Begitulah dalam alam Melayu. Mungkin ada orang yang faham lebih, minta komen kat sini, kita berkongsi lah, kan. Puan Azizin, pedang baru ada tu? Ada, saya ada pedang baru. Yang ni saya nak share sikit, pedang buaya berenang. Okay, pedang buaya berenang lama lah, kan. Sebab bagi saya pedang buaya berenang ni diwujud era tahun abad ke-19, mungkin 1930, 1950, 1960. Paling famous 13 Mei, kan, 1969. Okay, lebih kurang zaman-zaman itulah pedang-pedang diwujud, era 80-an, 70-an, kan. Tapi pedang ni memang sukar nak dijumpai lagi lah. Okay, cantik kan design dia. Okay, pedang ni, bila kita bercerita tentang pedang buaya berenang, dia akan berkait dengan selempang merah ayat 4 dan sebagainya lah. Pedang ni saya jumpa, saya beli 2 tahun lepas di Alu Gajah. Saya beli di sana, di satu kedai antik. Saya tengok dia post dalam Facebook, saya pergi ambil sendiri. Saya jual pada sahabat saya. Kemudian semalam saya tebus balik. Saya tebus dengan 2 kali ganda daripada harga saya beli. Saya jual dengan dia dulu lah. Jadi dia offer dengan saya buat penukaran. Saya ada sebilah keris Lot 3 Minang full set antik. Dia berminat yang keris tu, dia tukar dengan sebilah pedang ni. Jadi saya kata, bak pedang ni ambil ganda. Jadi tukaran saya, keris tu saya jual harga 1,600 keris tu lah. Jadi saya tukar dengan sebilah pedang ni. Okay. Tapi kalau kefahaman saya, pedang buaya berenang ini dikopi daripada pedang-pedang daripada Arab, daripada Saudi, kan. Seperti mana saya cerita dulu, saya pernah hunting di sebuah rumah di kawasan Rembau. Saya jumpa pedang yang sebini, tapi tak ada bulan dan bintang, dia ada kalimah saja. Saya tanya kepada orang tu, ayah ni dulu dia orang silat ke? Dia kata tak, atuk dia dulu pergi haji, naik kapal, bawa balik buat pedang ni souvenir. Jadi bolehlah saya taklifkan pedang ni sebenarnya datang daripada sana sebagai
barang cenderia, tapi besi yang kualiti lah, barang cenderia. Kemudian pada zaman peralihan kerajaan dulu, zaman awal-awal kemerdekaan dulu, orang Melayu dah tak ada pedang masa tu, mungkin dirampas ataupun dibuang, ditanam dan sebagainya. Jadi ada kop pedang yang bersembunyi. Jadi mungkin masa tu tukang-tukang kita kopi lah pedang-pedang ni, dan jadi dia pakaian nenek moyang kita lah, kita kan, pakaian pendekar-pendekar kita masa tu. Masa kebanyakan pedang-pedang ni diguna masa zaman komunis kan. Masa tu orang Melayu, pedang-pedang Melayu ni mungkin dah tak ada. Sebab kalau kita lihat pedang-pedang yang seperti kelewang, jenawi, cenangkas, nabur, sikin, ini boleh katakan penghujung era 18 last dia punya production. Era 19 dah tak ada dah, mungkin awal 19 dia dah sikit kot. Tapi pedang-pedang yang saya sebut seperti pedang-pedang Melayu yang lama tadi, dia wujud daripada era-era yang sebelum tu lagi. Era 19 penghasilan yang lama tu dah tak ada kan. Jadi keluarlah pedang-pedang buaya yang begini, yang meniru kaedah yang ada sanggar yang sembunyi dan diguna pakaikan oleh orang Melayu era-era abad 19. Ini atas pengetahuan saya. Kalau saya salah, tolong perbetulkan, InsyaAllah. Juga ni kan Mas Jaril, pedang ni saya dah jual tadi Mas Jaril. Tadi ada seorang sahabat saya, dia PM daripada Muar, dia nak sangat kan. Saya kata, mana dapat gambar ni? Aku dia tengok daripada saudara Mayon. Saya dah jual tadi, baru jual sebelum maghrib tadi saya jual. Dan saya share pada tuan-tuan lah. Ukuran ni berapa inci. Ya, jumpa pedang ni simpan lah. Dia pakai mana, dah susah nak jumpa. Memula saya berniaga 5 tahun lepas tu, saya senang jumpa pedang macam ni. Sarung kulit lah, apalah. Hanya milah 21 inci. Tapi sejengkar pula. Tadi 24 inci pun sejengkar, adik. Yang ini sejengkar juga. Tengok, ni magic ni. Sejengkar juga. Tapi panjang dia 20 inci lebih, masuk 23 inci. Yang ini tak sampai 21 inci, tapi sejengkal. Kan? Tengok. Kalau kita tengok bilah ni lain panjang dia, tapi sejengkal saya juga dulu ke ni. Mungkinlah magic malam Iraq. Mungkinlah petua hujan dan panas tu nenek moyang orang Omang pula umur saya. Ni magic ni. Mungkinlah ukuran hujan dan panas tu begitu kot. Iya tuan. Ini inci ekor ni depan tuan, ekor 20 inci setengah nak masuk 27 inci. Singkar tuan. 2, 3. Singkar. Yang ini pun sejengkal juga. Ni tak sampai 21 inci. Sejengkal. InsyaAllah kan. Malah pula sarung ni. Dia pedang buaya berenang. Buaya berenang. Ni sarung baru buat lah. Dia datang tak bersarung. Saya minta Pak Ahmad tu buat sarung awak, kayu suriat. Awak aja nak bagi tuan-tuan jala sikit koleksi. Okey, depan saya ada Amal Remu. Amal Remu. Dia daripada Aceh Utara. Amal Remu. Harga saya letak kat sini 1,600. Panjang bilah berapa inci. Ulu ni saya kata tanduk lah, tapi kalau tengok serat macam sumbu. Jadi saya jual ke tanduk lah. Amal Remu. Amal Remu 16 inci tuan-tuan. 16 inci. Original set ni. Amal Remu. Gambar, kalau tuan-tuan tengok kat page saya tu, saya banyak iklan gambar-gambar kan. Nampak gambar orang pegang Amal Remu ni. Setiap. Okey. Ni antara senjata menakik lah. Menakik, mengetap. Payah nak jumpa Amal Remu ni tuan-tuan. Kena nak pusat asal macam ni, comel kan. Kalau berkenan harga kita boleh guding, insyaAllah. Dengan saya, installment saya benarkan. Jangan risau tuan-tuan, installment saya benarkan. Saya mudahkan tuan-tuan, insya-Allah Allah mudahkan saya. Itu untuk guru saja. Kau mudah orang Aris, Allah mudahkan kau.
Macam tu lah. Tapi jangan nanya saya lah bagi installment, lepas tu buat bayar-bayar lambat, mampu kan. Ni pedang yang saya postkan RM380 yang saya buat promosi 2 kali bayar kan. Kalau perkiraan perniagaan kan, RM380 dengan barang yang saya beli ni sangat tak berbaloi saya bagi 2 kali pembayaran. Tapi atas sebab kita nak orang ambil sunnah baginda Rasulullah SAW tu, kami bagi orang Melayu memiliki pedang ni, ambil sunnah baginda Rasulullah, bagi terbit minat dalam jiwa orang Melayu ni untuk memiliki pedang, bukan untuk peperangan tapi ambil sunnah baginda Rasulullah. Sebab bila kita simpan sebilah, ya, setiap sunnah baginda Rasulullah SAW tu mesti ada kejayaan dia. Jadi kalau dalam petua-petua orang Melayu, tuan-tuan, kalau kita simpan senjata di dalam rumah kan, sedikit sebanyak dia melindungi keluarga kita, sedikit sebanyak dia ada perasaan aura jati diri Melayu tu terbit kan, aura Islam tu terbit kan. Kita pun lain kan. Macam saya share sikit lah pengalaman saya. Saya ni bukanlah orang baik dulu kan. Jadi masa saya dengan orang rumah saya tu, kat rumah mentua saya tu ada sebilah kerih dia letak kat yang rumah dia tu kan. Jadi bila kita tengok kerih ni dekat rumah, masa tu tak minat benda-benda macam ni. Kita fikir pak mentua kita ni orang handal lah, orang handal tok dukun. Macam tu mentaliti orang Melayu lah, handal lah, ada keris kan. Jadi anak dia, alhamdulillah rumah saya tu jadi rumah saya selamat lah kan. Tak pegang pun segan, nak apa pun segan, ambil tengah hari petang sebelum kena hantar balik kan. Sebab letak bilah kerih tu sebilah. Jadi kita pun berhati-hati begitu kan. Kalau kita letak di rumah, orang datang, dia orang akan melihat mentaliti dia, akan melihat orang ni handal ni, pendekar ni kan, tok guru ni. Jadi sedikit sebanyak kita meredakan mara bahaya yang datang. Jadi itu sebab saya kata simpanlah sebilah di rumah, ambil sunnah baginda Rasulullah SAW kan. Ada satu hadis yang meriwayatkan, kalau kita pegang, saya tak ingat hadis tu tapi bunyi ni lebih kurang macam ni. Kalau kita pegang, kita simpan sebelah pedang, yang mana kita berniat untuk bersama dengan Imam Mahdi nanti, sepanjang tempoh kedatangan Imam Mahdi tu, pahala tu sentiasa akan datang kan. Itu ada hadis nanti saya cari, saya sharekan di dalam page saya. Saya jumpa hadis tu, tapi saya tak ingat dah kejangan, tapi bunyi dia begitulah. Jadi kalau pedang-pedang alam Melayu ni seperti buaya berenang ni tadi lah, kita pakai besi spring, bilah dalam ni harga dia RM380, bilah 22 inci. Ni ada 22 inci, ada 21 inci, ada 27 inci tengah, sesuai dalam 3 jengkal tu, 3 jengkal lah. Okay, betul ni ada siapa yang minat pedang mampu milik, insyaAllah saya bagi laluan tuan-tuan, RM380, 2 kali bayar, bulan ni bayar, bulan depan bayar. Tapi janganlah nanya saya kan, sebab untung dia tidak seberapa ni. Saya bagi laluan untuk tuan-tuan miliki, datangkan minat kan. Kita nak kembang estate bangsa pedang tu. Okay, itu sebelah bayu berenang yang baru. Tapi tak tinggal banyak lah, tinggallah 5 bilah lagi. Saya bawa masuk 15 bilah, tinggal 5 bilah. Ramai banyak yang nak bayar installment lah. Saya pun faham musim-musim PKP ni banyak yang sukar, tapi minat nak nyumbang pedang. Ada yang kata tu hilang kerja. Saya kata dulu kan keluarga. Barang ni yang nombor 2. Dulu kan keluarga. Dulu kan anak-anak dan isteri dulu. Baru kita pergi fokus kepada, penting juga simpan pedang ni di rumah kan. Tapi penting lagi makan dan minum anak-anak yang isteri. Kalau beli barang ni tapi makan dan minum dia terjas, saya kata jangan beli, baik jangan beli. Memang saya menjaga barang ni, tapi dulu kan family. Saya pun ada nak 4 orang. Okay. Saya ada sebilah pedang buaya berenang buatan dari Palembang. Saya copy, saya buat di sana lah, sarung kulit. Yang ni mahal sikit tuan-tuan. Yang tadi 380, buaya benang ni saya jual 1000. Orang kata kenapa mahal? Kualiti dia sangat baik. Besi dia kalau tuan-tuan nampak, besi dia hitam, besi baja. Dia boleh melentur tuan-tuan. Flexibility dia baik. Harga dia 1000.
Keadaan nyaman pun baik, dia pakai besi yang baja dan disepuh, hanggat pun kemas. Okey, sedap pegang. Ini saya jual RM1,000, mata atas dan bawah. Kualiti dia berbeza dengan sana lah, dengan buaya berenang tu. Kenapa beza dia? Dari segi buatan, kemasan buatan dia, dari segi material besi dia kan. Dia jawab pedang juga. Saya bagi perumpamaan mudah macam kereta lah kan. 1.6 Persona tak sama lah dengan 1.6 Honda City. Beza harga pun dah beza dah. Kemahannya tuan-tuan, kalau ada modal lebih, saya showkan ambil yang ni lah. Ringan sangat. Besi dia pun sangat baik. Dibuat oleh di Sumatera, saya buat di Palembang dengan empu yang tua, empu yang lama. Jadi ilmu pedang, ilmu penghasilan pedang tu cantik lah pedang ni dibuat. Bila sampai saya kata lawa gila lah pedang ni. Memang cantik lah. Pedang ni tinggal 2 bilah. 2 bilah saya bawa masuk 5 bilah, tinggal 2 bilah. Yang ada yang lain tu dah beli, dia tanya pedang ni. Saya bagi waranti pedang ni. Kalau pedang ni tak bagus, tuan boleh return balik dengan saya. Itu saya punya waranti lah. Memang matilah sarung kulit, saya minta dia buat sarung kulit lah untuk bagi ketahanan dia kan. Lama cantik, nak simpan pun boleh. Sudah boleh benang, tapi harga dia RM1,000 saya jual. Boleh buat installment, saya benarkan buat installment, insyaAllah. Yang tadi 380 buatan Kuala Kangsar, yang 380. Yang ini buatan daripada Palembang, berharga RM1,000. Orang tutup, saya nak buatan kat sini kan? Saya tak nak buatan sana, tak ada kualiti. Ini kualiti, tuan-tuan kena tahu kan. Ini bukanlah saya nak, pasal saya jual barang Sumatera, saya nak jack orang Sumatera. Tapi tempat menghasilkan pedang yang baik adalah di Palembang. Tuan-tuan kena faham. Empu-empu yang baik dalam Palembang nak cari empu keris susah, tapi empu pedang ada. Penghasilan pedang yang berkualiti berada di Sumatera. Jadi besi-besi dia orang sangat baik berbanding dengan keris. Keris ni sebenarnya dengan jiwa kita. Kalau orang tu berjiwa Sumatera, dia akan minat dengan keris-keris Sumatera. Kalau orang yang berjiwa dengan Melayu Pantai Timur kan, contoh daripada Kelantan dengan Negeri Pahang, Patani, dia akan berjiwa sana. Sama macam Mazul kata, baru ni saya dapat 2-3 Pahang kan. Dia kata aku tak minat ke Pahang, aku minat ke Patani. Ada orang minat macam saya minat ke Sumatera, Bama Sumatera saya minat berbanding dengan Bama Patani kan. Bama Kedah pun saya minat, ada darah Kedah. Boleh bayar, Abang Amin, saya bagi bayar 2 kali. Tak ada, insyaAllah tuan-tuan. Taklah ada orang kaya berani untuk bagi instrumen. Kalau nak ikutkan untung dia 200-300 ni, saya boleh bagi instrumen. Tapi memanglah saya cerita bab instrumen ni 3 tahun lepas. Saya dah buat instrumen ni 2 tahun dah. 3 tahun lepas ada seorang dua datang ke kedai. Masa tu bukan kedai saya yang ni, kedai saya yang di bawah. Dia datang, dia pilih pedang, tengok pedang mahal pedang ni, kata kan. Tu datang pun mahal kan. Dia kata, kenapa kau jual barang ni? Saya kata, nak orang Melayu dia simpan lah, nak bagi jati diri Melayu, bagus lah. Tapi mudah kalau orang, dia kata. Dia pesan saya first time jumpa orang dua tu, dia kata, kau mudah kalau urusan orang, insyaAllah Allah mudahkan urusan kau. Jadi saya pun beli PKP, saya bagi pun installment kan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya bagi installment. Alhamdulillah rezeki pun Allah bagi mudah, cukup rezeki kan. Kalau nak ikut secara logik, hari ni nilai installment saya, nilai installment orang berinstallment dengan saya hampir RM40,000 lebih ringgit yang saya bayar installment. Baik dan buruk pada seller yang lain nak dengar, nak pakai konsep installment saya ni, silakan. Tak bagus dia, saya tak dapat selepuk. Bagus dia, bila saya tak ada sale, orang bayar installment saya tu, saya ada untuk rolling. Jadi kita pun berpada-pada dalam pembelanjaan kita. Sebab lah, orang installment kan, kita tak dapat sebut kita nak rolling modal kan, kena korek sana, kena korek sini. Tapi insyaAllah kan, daripada kedai saya kecil, saya pindah ke galeri yang ni, yang saya perlukan komitmen untuk bayar sewa yang hampir RM5,000 sebulan, tak masuk api air dan staff semua kan. Alhamdulillah dengan konsep installment saya bagi ni kan, sama je harga. Tuan beli cash pun sama, tuan beli installment pun harga sama. Saya tak ada, kalau installment kena tambah 200, tak kan. Kalau saya bagi harga, contoh macam RM380 ni, saya bagi untuk installment 2 kali pembayaran. Kalau tuan nak bayar cash, insyaAllah saya akan kurangkan sikit kan, kurang RM10-20 kan, untuk kos semua.
Salah. Belum ada lagi harga saya tulis kat situ 1,500. Pak Tok, saya nak bayar 2 kali. Aku cakap 2 kali kena 2,800. Tak ada, belum ni. Saya tak ambil riba tuan-tuan, insya-Allah. Masih menjaga muamalat saya lagi. Barang sampai baru kita berakad. Bukan nak kata baik, tapi pasal saya punya duit ni saya nak bagi anak bini saya nak bagi keluarga saya nak bantu orang lain. Jadi saya kena dapatkan rezeki yang baik lah. Itu sebab dia guru saya ajar kan, ajar diri tu setiap jualan yang ada ni ada bahagian untuk asnaf dan anak-anak yatim ataupun orang susah. Ni saya nak share sikit tuan-tuan lah, apa yang kami buat di kedai ini dan diterima oleh partner-partner saya. Setiap jualan yang tuan-tuan beli, ada sedikit yang kami ambil untuk diletakkan dalam tabung untuk asnaf. Kadang tak semua, kadang dari ni saya ambil ransam sekali, saya letak dalam tabung. Jadi kalau tuan-tuan datang dari ni, siapa yang pernah datang, dia akan nampak ada satu tabung kat situ. Bukan saya nak tunjuk baik, tapi saya nak share dengan tuan. Semalam saya share dengan Chris Empire kan, saya pernah tabung tu, saya kira-kira yalah 1 bulan 2 bulan orang tak ambil, saya kira dekat RM3,000 duit dalam tabung tu. Banyak lah saya bagi pada ada seorang Cina masa tu, dia datang untuk orang cacat ni kan. Saya bagi dia kira kat sini pasal dia nak keluar resit. Sebelum ni saya tak pernah kira benda tu. Sebab biasa saya bagi dalam tabung tu, saya bagi kat ustaz. Ada ustaz yang datang untuk mahat tu, saya tak ambil lah. Dia kata kira apa tu? Saya tak nak kira kan, saya kira kan hati saya bolak balik. Dia kata ambil. Jadi Cina tu datang, dia kira. Dia kata sebab dia nak tulis resit, dia kira dekat RM3,000. Jadi tuan-tuan, kalau tanya saya, kalau orang minta saya bantuan dengan asnaf dengan keadaan saya nak keluar RM1,000 pun saya berat, nak bagi banyak kan, RM1,000. Biasa kita akan bagi 100, 200. Sebab kita berkikir kan, hati tu masih berkikir. Jadi pada seller-seller yang lain yang ada, amalkan setiap jualan tu ambil RM2, RM5, RM10. Tengok bergantung pada jualan tu. Masuk itu dalam tabung. Masuk dalam tabung, yang rusik tu bukan duit engkau dah. Itu duit untuk siapa yang datang nak perlu bantuan, ambil duit tu bagi dia kan. Jadi bila kita amal benda tu, kita tahu duit tu nilai dia banyak. Sekali kita bagi, dia membantu pada orang tu. Kadang orang minta bantuan, dia tak ada air, tak ada apa semua, bagi RM50, RM100 tak cukup dia tuan dengan keadaan sekarang kan. Kita nak bagi 300-400 dalam poket, kita berkira pula kan, tak berapa nak ada kan. Jadi amal kan. Satu lagi tips, sedekah subuh kan, bangun subuh buat tabung kat rumah, masuk kan. Jadi itu antara tips-tips lah kan. Sebab Allah Ta'ala dah janji, setiap hamba dia yang bersedekah tu, dia takkan hilangkan harta tu, dia akan tambahkan harta tu lagi. Itu antara sedekah yang baik lah. Ni saya showkan lah. Orang tanya tu menjaga macam mana kan. Time Covid saya buka kedai dengan Abang Zul. Abang Zul pun orang yang macam tu. Antara amalan-amalan Abang Zul pun, dia pun buat macam tu. Saya tak nak cerita lah kan. Saya cerita ni bukan nak membangga diri, saya nak kongsi pada tuan-tuan. Mungkin ada seller-seller yang dengar, apa saja penjagaan tuan-tuan buat, jangan berkira-kira dengan Allah Ta'ala, jangan sampai satu langkah pada Allah Ta'ala. Ini untuk guru saya pesan kepada saya. Jadi insyaAllah buat baik. Ini antara rudus. Okay. Panjang saya kalau buat cerita ni, kita nak berhenti tuan-tuan. Rudus saya tuan-tuan, harga RM900. Hulu ni saya kata tanduk lah, tapi kalau serat dia macam sembuh. Okay, harga RM900. Dia ada akut. Rudus ni terkenal di Sumatera. Panjang bilah berapa terkenal. Boleh Google tuan-tuan. Senjata yang saya sebut, aman, remu, rudus, kelewat. Tuan-tuan sekarang tulis sikit, type kat Google, dia daripada mana. Boleh belajar kat Google dia 18 inci. Saya tengok kat sini, dia tebal di pangkal dan dia runcing depan. Dia mata atas dan bawah. RM900 tuan-tuan. Berkenan bayar 2 kali, tak ada masalah tuan-tuan. InsyaAllah. Original set RM900. Rudus. Sarung agak uzur sikit lah kan, tapi originality dia tu penting untuk kolektor. Kalau berkenan nak tukar sarung, nanti ada modal untuk tukar sarung. Saya kalau tukar sarung, harga dia dah lain. RM900 rudus. Ni pedang-pedang di alam Melayu lah. Ni rudus kak, ni lawa ni. Ulu ni saya jual di tanduk, tapi kalau kita tengok serat dia seperti sumbu, mungkin tanduk seladang kan. Sebab senjata-senjata ni, kalau kita fikir secara
secara logik ni lah, senjata-senjata Melayu ni dia takkan bagi barang cekai-cekai. Kalau kayu kumuni kan, dia takkan pakai tanduk lembu, tanduk ni. Mungkin kalau dia pakai tanduk, material pada tanduk mungkin tanduk seladang, mungkin sumbu. Kalau barang yang payah nak jumpa, kalau macam tanduk ni senang nak jumpa kan, kerbau lembu dia ada kat kampung, dia takkan pakai barang-barang macam tu. Dia akan pakai barang-barang yang baik. Ni Rudus pun original set. Ini memang lawa ni tu dah. Saya tengok berapa inci bilah. Saya tak am gambar ni banyak pedang. Saya ingat 20 pedang ada kat galeri saya ni. Satu-satu 15 inci. Tuan-tuan tengok Ini harga dia RM900. Tengok pamor besi tu. Nampak tak? Okey, depan ni ada runtuh sikit tapi lawa lah. Dia ada pusaran ni. Saya tukar lampu. Lampu ni tegang. Merah satu sikit. Nampak dia petang besi dia. Bolehlah saya kata ni dah bagus kan, tapi macam ni dia selit besi tu. Itulah seni dia yang best. Dia ada miang kat atas ni. Oh lawa. Dia ada rosak sikit dah, tapi originality lah. Sarung dia pun lawa. Aceh lah. Ni Aceh. Kita panggil Rudus lah agak. Tapi kalau tengok ulu macam ni dia Aceh. Tengok serat dia tuan-tuan. RM900. Okey, insyaAllah. Okey. Saya ada Rudus. Saya ada Rudus. Rudus ni 19 inci setengah. Rudus ni senjata orang Jawa. Pamor lawa ni lebar cantik. Dia pakai glove kali-kali saya. Enggak ada glove kat luar tu lah. Pegang bilah ni dia berkarat kan. Kena letak glove. Panas pulak dalam ni. Rudus panjang 19 inci setengah. Ulu pun macam sumbu. Nampak? Tapi saya tak kata sumbu lah, saya kata tanduk kan. Sebab apa nak mengesah harga tu sumbu kena pinjam talib. Sekarang saya jual sumbu kan harga mahal, jadi kita jual harga tanduk lah. Rudus harga dia RM1,500. Tuan-tuan jangan risau kan, tuan-tuan datuk ke, tuan-tuan orang kaya ke, kan, biasa harga sama. Tu kadang-kadang bila saya tanya, bang saya nak cek pedang bang, saya tanya bajet berapa, tak kisah pedang apa pun, bagi yang gambar. Bila orang tanya macam tu, memang saya bagi pedang yang bermahal lah kan. Tekniknya kan saya bagi barang yang RM3,000, RM4,000. Bang sebenarnya saya bajet 800, 900. Cakap mudah tuan-tuan, saya punya bajet dalam 800, 900. Kadang-kadang 800, 900 tu ada barang yang 1,100. Okey bang, ni barang ni 1,100, saya bagi 900 apa punya bajet. Kadang-kadang ada barang yang 800 dah tentu boleh ya. Bawah bajet dia kita akan plus minor dia. Kita bajet berapa? Sebab mudah, sebab barang banyak. Kat atas meja ni tak masuk yang ada kat depan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Atas meja saya ni ada 21, tak masuk yang ada kat arak ni. 21 bilah ada. Kalau tuan nak tengok semua, jenuh saya nak hantar gambar ni semua kan. Jadi mudah bagi tahu bajet berapa. Tok saya nak buat pembayaran 2 kali, 3 kali kan. Janganlah bila dah menawarkan saya, harga berapa ni tok? 1,500, tawar jadi 1,200, 1,300. Tok saya nak buat 2 kali pembayaran lah, tak bagi lah saya ikut harga yang ada lah kan. Tak adalah barang yang kita ambil untung lebih, tapi kebanyakan purata dia saya takkan ambil. Sekali lipat pun jarang. Biasa tambah duit pos semua ambil dalam 200-300 kan. Biasalah ada barang-barang yang saya ambil untung lebih. Kadang-kadang barang ni saya dah dapat jual lebih, jadi barang ni saya kurangkan sikit. Kalau saya buat, saya ambil logistik management, supply and demand dulu. Kalau belajar ilmu penjagaan tu, kalau fikir secara logik dia lah kan,
rugi meniaga tu kan, ada jual modal dia apa semua kan. Tapi berkat, saya rasa berkat daripada amalkan sedekah, amalkan bantu orang tu, Allah cukup rezeki tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan. Kalau kira matematik lah, kalau peratus perniagaan ambil 35% daripada harga keuntungan daripada harga yang asal tu, kami tak ikut pun. Abang Zul pun macam tu, barang datang 1,200, jual apa 1,300 bang, pos pun tak berah, jual 1,300, sok beli barang lain. Lepas tu datanglah jackpot yang ada. Macam tu tuan kami berniaga. Okey, Assalamualaikum. Cantik lah. Cantik baju tu saya pakai. Ni baju Empire Romawi, staff punya baju. Jadi kami buat disiplin lah. Kalau kita buat live kat galeri ni, kita pakai lah baju company ni kan. Baju galeri dah ada. Okey, ada sebelah Alameng, pusat antik. Ulu pun sama, macam sum, macam sum, tapi saya kata tanduk lah. Ni harga dia 2,200. Okey, Alameng ni terkenal dengan senjata orang Bugis. Awal tu kan. Ni bilah biji. Berat sikit lah dia punya senjata ni, tapi tajam lah. Dia punya minyak Bugis dia baru kuat. Panjang 23 inci setengah. Yang bilah 23 inci setengah. Tuan-tuan, dia ada selit besi di tengah ni, ujung ni dia ada. Kemudian dia ada kat sini, dia ada ketandaan anak sungai. Dia ada ketandaan anak sungai. Tajam ni. Alameng. Senjata melibah. Bunyi nakik, bunyi tu. Okey. Dia tebal sini dan cup ke depan. Sedap lah segenggam tangan. Alameng. Yang nak jumpa ni, saya ingat pengalaman saya buat Alameng ni baru ni ada toya, dia datang 2 bilah. 4 kali saya dapat. Saya menjaga ni 4 kali baru rasanya Alameng. Keluar banyak saya dapat. Itu untuk barang yang antik. Saya ada sebilah nabu lama. Saya ada, masih original set lagi. Ni gambar yang saya tak up lagi kat page saya. Nabu bilah berpamor. Nak kata ringan tak ringan, nak kata berat tak ringan, tapi sedap lah. Nabu ni market dia dalam international punya market tinggi, agak tinggi, dan barang ni susah nak dapat. Jadi saya keluarkan nabu-nabu yang baru untuk bagi tak hilang nabu-nabu yang lama ni kan. Market yang lama susah. Jadi saya keluarkan yang baru yang harga bawah 2,000, ada harga 1,300, ada harga yang 1,800 pun ada. Baru ni saya jual macam kilis 2,000 lebih. Sebab memang mahal tuan-tuan, nak meluah tu, nak dapat ringan, nak dapat keseimbangan tu. Bila kita pegang pengan tu, kita kata ni baik. Kan sifu saya datang hari tu, tengok barang-barang baru yang saya buat tu, dia punya spek dia ikut spek yang lama. Jadi saya berani letak harga yang tinggi sebab spek buatan dia tu cantik. Dia kopi bilah-bilah lama. Ni ada sebilah nabu baru. Soal ni bilah pun ringan, tapi baru. Saya letak harga 1,800. Bilah berbenci, ringan, besi yang diguna pun baik. Ni sama tukang, macam tukang buaya benang tu. Bilah 24 inci. Bilah 24 inci. Nak tengok lengkungan dia. Cantik ni tuan-tuan. Tajam. Tajam ni. Saya pasal tak ada barang, tidak saya tunjuk kat sini kayu macam mana nak guna kan. Ada orang tanya saya kan, pedang yang baru tu, Tok, tebang pokok pisang sekali tebas boleh tak? Saya jawab, tara manusia ni pakai sudu pun tembus bang. Okay. Kalau pedang yang tumpul ni, kalau kena kat orang pun butuh juga orang kan. Entah lagi kalau yang tajam sikit. Kalau rasa nak tajam lagi, asah sendiri lah. Tapi macam ni dia dah asah. Nampak tak sepuhan dia pada mata bilah? Nampak tak kat sini?
sepuhan daripada belah tu. Saya kata tukang ni dia buat sangat kemas, sangat cantik. Jadi dia sepuhan ni tak perlu semua satu bilah. Dia akan sepuh ni untuk bagi susunan atom pada besi tu rapat. Jadi dia sepuh pada mata bilah untuk bagi ketajaman pada bilah saja, yang kat sini tidak. Jadi elastik pada bahagian belakang ni. Jadi yang depan ni saja yang tajam. Sebab kita nak guna yang depan ni, bukan yang belakang ni. Kan? Itu antara teknik tukang-tukang ramai. Kalau pedang ni kat tanah Semenanjung ni pun ramai kat tukang-tukang yang baik. Macam Abang Kaplak Zul yang saya tahu, ramai lah kan. Tukang-tukang yang baik yang ada dalam tanah Semenanjung ni. Cuma saya tak dapat berhubung dengan diorang atas permintaan diorang beramai. Jadi saya buat di Sumatera, saya cari empu-empu yang baik di sana yang boleh menghasilkan besi yang menggunakan besi yang baik, menghasilkan pedang yang mengikut kriteria yang betul. Pedang yang betul spek dia, bukan pedang-pedang sekadar untuk piasan yang ramai orang luar tu, Zulfaqar lah yang tulisan tu kan. Itu pedang untuk piasan, tak sesuai untuk kegunaan. Jadi saya ambil pedang spek yang betul supaya boleh diwarisi untuk masa-masa yang akan datang. Bukan untuk berperang tuan. Perang polis askar ada. Kita nak simpan ni sebagai lambang diri kita sebagai orang Melayu yang ada dalam Nusantara ni, supaya warisan ni tidak akan putus-putus kan. Ada orang kata kenapa nak kopi kan, pakai yang asli. Barang lama ni makin susah nak dapat. Jadi kita buat baru, mengikut spek yang baru. Spek lama-lama so dia jadi lama juga kan. Tak ada baru, tak adalah lama. Okey. Tengok kembang tanya, tengok dulu tengok pedang Miu Epek dan sejarah ni. Tukang, saya pedang Miu Epek awak lah semik Abang Samsul. Saya dah tak ada Miu Epek dah kat gila diri saya ni. Hari tu ada sebelah Miu Epek saya pujuk Abang Zul panjang. Saya jual harga RM4,500. Ada satu kolektor pada Johor beli. InsyaAllah lah kalau ada nanti saya boleh cerita. Miu Epek ni pedang pengapit orang bangsawan punya yang mengapit raja-raja di Pasai masa tu. Tapi pedang tu mirip pedang Feringgi. Ada pedang Feringgi yang kita jumpa sama pedang Miu Epek. Tapi itulah evolusi budaya tu ada kan. Jadi nak cakap susah kan. Nanti saya baca saja. Okay, ni Sikin Aceh baru ni, lama dah dengan saya. Saya jual harga RM1,300 sebilah. Memang buruk lah kalau tuan-tuan pandai buat make up dia balik-balik, dia jadi lawa lah ni. Saya jual RM1,300. Ada Sikin yang baru ni saya jual RM2,800. Yang ni kita dapat murah. Sarung tak ada, kita buat sarung baru. Hulu pun ada pecah sikit tapi masih boleh tampal, masih baik. RM1,300 nak 2 kali bayar pun sama. Dia ada pecah sikit kat situ, tapi saya dah tampal dengan kopi. Kalau hulu ni dia gosok aja, gosok belik dengan tak masih, dia lawa lah. Jadi saya nak buat masa tu saya tak ada. Dia ada lurahan dia. Dia punya taper pun cantik. Kita tengok kesemangan dia. Seimbang dalam 4 inci. Okey, seimbang tu tuan. Jadi kesemangan lebih cantik, ringan, tak berat, antik. Sarung saja baru RM1,300. Siapa nak Sikin? Untuk dapat Sikin yang lama bawah RM1,500 sangat sukar lah nak dapat tuan. Mungkin ada lah kan, kalau tak jumpa. Macam kita dapat pembayar kat kampung, jumpa dengan orang tak kenal harga, dapat murah lah kan. Masalah rana-rana saya tahu harga kan, dia dapat murah pun dia jual harga pasaran juga. Susah sikit lah. Saya ada kelewang. Saya ada kelewang Sumatera, harga RM1,600. Original set ni. Tengok cantik lah dulu dia. Inilah pertama kelewang Sumatera. Berapa inci ni? Bilah 22 inci setengah. Kelewang Sumatera RM1,600. Kan? Andai kecil, minta elok-elok, InsyaAllah. Siapa yang pernah busan tahulah busan dengan saya. Saya akan bagi harga special. Nak installment pun saya bagi. Tapi sekali lagi saya ulang,
mana-mana yang installment, yang nak berinstallment saya disiplin lah dalam membayar kan, sebab saya nak rolling modal kan. Janganlah naik lama-lama kan. Yang ini kalau tengok ulu ni, tadi saya buat dengan Abang Azian dulu, dia kata ulu Caribon, Kelewang Caribon ke ulu Caribon kan. Tapi cantik lah pamor dia pelawak. Ni 1006 cantik kan. Ada sudah. Harga saya ada tampal kat sini tuan. Nampak lagi. Tu set asal dulu ada. Saya ada sebilah lagi nabu lama, nabu baru. Oh, tak. Pun cantik. Lihat. Allah, saya tak api gambar ni. Jangan bunyi lagi. Seimbang tuan. Okey, dia dah lebih inci. Apa panjang lebih inci ya. Wah ni Nabo buatan baru. Tapi lawa lah. Buatan baru yang lawa. Bila 26 inci ya tak panjang. 26 inci. Wah. Cantik. Lengkungan dia ada fuller, taper dia betul. Sebab ni tukang tuber yang buat ni. Ringan kan? Dengan bilah ni ringan lah. Mungkin berat dia sebab ulu dia tenaga, tapi bilah ni ringan. Ringan. Ada tak? Simpan lah satu bedang macam ni, letak kat rumah kan. Nampak pusing-pusing, hari-hari pusing-pusing kan. Kan, pusing. Cantik lah. Bilah ni lawa. Jadi saya pedang ni kalau keris saya ada dua abang pemilik. Kalau untuk pedang yang berpemilik yang 380, yang lain saya cuba cari pedang yang berkualiti yang baik. Sebab pedang ni kita sedia mana pedang ni diguna pakai pada keadaan yang tertentu kan. Jadi biar dia condition yang kita beri tu berguna, walau kita nak menyimpan sebagai kolektor, tapi dia mesti boleh berguna. Saya ada sepasang tepi. Ni saya beli dengan Gihom. Saya ada sepasang tepi. Saya ada sepasang tepi. Yang banyak saya tepi ada banyak, dekat 20 batang tepi saya ada, tepi antik. Banyak yang single-single lah yang saya ada. Jadi macam saya kata dulu lah, tepi ni sebelah perisai, sebelah pegang pedang. Payah nak jumpa yang sepasang. Banyak yang kita jumpa sebelah-sebelah. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat nak menyimpan pedang kan, belajarlah main tepi juga kan. Bila mahir main tepi ni mudah untuk main pedang. Kan, main pegang tepi, kalau biasa pedang pegang kanan, tepi pedang belaki biasa. Libas pedang blok sini masuk pedang. Cuba training macam tu kan. Sanggar tepi ni pedang masuk. Ada orang dia minat main perisai kan. Macam ada perguruan tu dia bermain dengan perisai. Dia main perisai, main pedang, main perisai, main pedang. Dalam open, dalam saya penggambar buah buku, jadi konsep realiti kita melihat tentang bela diri ni berbeza sikit kan. Perisai ni dia, kalau pakai perisai yang kecil tu. Kalau yang besar ni dia akan mengganggu kita. Kita akan mengganggu, bagi pendapat saya lah kan, pergerakan dia terbatas sikit. Kalau tepi ni dia mudah. Kalau dia duduk kat sini, kita blok sini, sup masuk kan. Kita cakap sini, orang lepas ni kita blok sini, sup tersusuk masuk kan. Sebab dia lagi rapat. Cuma nak berani lah main. Saya yang tahu pusing tepi ni pun saya tak berani nak main tepi ni. Kalau katalah orang datang pakai parang, saya pun tak confident nak tiba pakai tepi, sebab saya tak berapa nak cakap. Tapi dia sangat sesuai. Kena belajar lah. Tapi kalau dah tak ada, jadi kan.
Tapi ni sanggar dia. Jadi bila orang dia masuk macam ni, tak kena pun tangan. Dia libas sini. Dia libas sini. Dia tak masuk pun ke tangan, kan? Dia lock. Dia boleh lock pedang. Ni dia ada tumbuk kan. Ni tekpi. Belajar main tekpi ni. Dia sebab orang panggil raja senjata. Mahir main tekpi, main apa senjata pun jadi. Sebab dia hidup dalam pergerakan tangan kita. Sebab tekpi ni dia tak ada kaedah lain lah. Dia ada kaedah makan. Jadi mentaliti kita bila kita main tekpi ni, kita nak cederakan orang. Kita tak ada dah plan nak menepis, nak menangkis, kita ada cedera. Jadi bila kita pegang apa saja senjata, pedang ke, jadi kita punya mindset kita lain. Ni ada 11 kelewang lombok, set up 1200, bilas 19 inci, ruset asal. Ya. Ni saya bagi offer tadi kat grup Telegram 900. Siapa nak simpan yang antik ni harga 900. Ada sahabat tu nak lock tapi dia belum bayar lagi lah. Saya ada kelewang rudus juga. Ni panjang sikit. Sarung baru. Ni panjang lah 26 inci. Okay. Dan saya ada labu. Labu. Ni 1300. Kenapa ni beza dengan 1800 walaupun 1800 baru? Ni tukang yang lain, yang tu tukang yang lain. Jadi kemasan dia tak sama dengan 1800 tu lah. Ni 1300. Nampak setiap dia macam buat style bilah kilis sikit. Saya ingat ulu dia ni kita tukar, dia jadi kilis ni. Kilis ni kan abu ni. Dia jadi kilis, ulu ni tukar. Tukar pasien ulu ni jadi lawa dia ni. Saya modify dia ni. Tukar ulu dia ni, buka ulu dia ni, masuk ulu lain. Wah ni hantar sikit kemasan, buat fuller sikit kat sini. Siapa nak buat ni? Kita bagi pergi aja. Satu. Ni saya ada satu bilah. Ni pun cantik. Dia ada akut ni. Akut. Bilah lama kan? Besi pun lama. Tengok besi ni macam Stella Marcus ni. Tengok besi. Tengok besi dia. Besi dia macam besi Damaskus lah, tapi style Melayu lah. Nampak? Saya pasal ada cahaya belakang. Nampak lah tuan-tuan eh? Nampak? Okay. Ini harga dia 1,500. Ni sedap. Ingat. Ni gengan ni. Gengan cantik. Allah. Saya pun mau pegang barang ni. Luar tangan. Ingat. Ingat lah. Ya, 6 inci. Pun okey. Sedap eh. Ni saya pertimbangkan dulu lah barang ni. Menarik. Besi dia cantik. Dia macam Damaskus. Untuk apa-apa. Nampak. Okay, itu untuk malam ni lah barang yang saya ada. Ada lain tu kan panjang pula cerita kan. Banyak lagi. Saya bawa masuk lagi banyak. Jadi saya jual yang ada ni dulu lah. Tapi untuk cenangkas keluar dah habis. Last sekali Abang Zul beli. Okay. Kamis. Saya kata Kamis. Tapi berapa harga tuan? Tapi ni saya jual 1,100 bang. Sepasang. Adakah besi pedang yang ringan? Tak patah tuan. Pedang-pedang lama besi dia ringan, dia takkan patah.
yang mudah patah, besi yang berat. Pasal dia rapuh. Besi yang ringan ni dia elastik. Bukan boleh berenang Palembang, boleh berenang kita, tapi buat tan sana. Kenyang ni Allahu Akbar. Kalau tak simpan yang baik. Pedang keris ni kita boleh simpan macam-macam kan, tapi pedang ni simpan yang berguna. 23 inci bang, 23 inci setengah Bazim sehari. 23 inci Mazim 23 inci. Okey, tuan-tuan saya pun rasa dah banyak saya bercakap ni. Saya mohon maaf anda-anda keterlanjuran saya dalam berbahas bercakap dengan tuan-tuan. Jadi kita tamatkan dengan tasbih Quran dan surah Al-As. Astagfirullah. Okay, tuan-tuan, alhamdulillah, InsyaAllah kita jumpa lain kali ya. Alhamdulillah.